Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat lagi bertemu untuk kita meneruskan siri pemahaman kita terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana kita memberikan tumpuan kepada surah Luqman. Jadi pertemuan yang pertama telah pun berlalu pada bulan yang lalu, yang mana kita telah menyebut sedikit sebanyak tentang pendahuluan apakah yang disebutkan Luqman itu siapa. Jadi para ulama mengatakan bahawa kebanyakan mufassirin menyebutkan Luqman ini dia bukan Nabi, tetapi dia seorang hamba Allah yang soleh, yang telah Allah Ta'ala muliakan. Tuhan berikan kepadanya hikmah, maka dirakamkan, dicatatkan cerita tentang beliau di dalam Al-Quranul Karim. Pada bulan lalu kita telah menguraikan beberapa ayat daripada surah Luqman. Antaranya adalah ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Para ulama mengatakan bahawa terserah kepada Allah apakah maksud Alif Lam Mim, iaitu huruf-huruf al-muqatta'ah. Dan terusnya kepada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Quran. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Alkitab yang mengandungi hikmah. Jadi Alkitab di situ kita telah sebut pada bulan yang lalu dia merujuk kepada Al-Quran. Bahkan ayat yang awal daripada ayat yang kedua nanti sampailah kepada ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala nak cerita tentang Al-Quran, dan Allah Ta'ala nak menceritakan tentang orang-orang pada ketika Nabi menyampaikan tentang Al-Quran. Nabi menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, ada yang menolaknya dan ada yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut, nanti kita akan sebut pada ayat kedua yang ketujuh, yang menolak ni mereka menolak bagaimana, apa kaedah mereka buat waktu disampaikan wahyu tentang Al-Quran, dan bagaimana orang yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Orang yang menolak tadi itu, apakah balasannya yang Tuhan sediakan kepada mereka, dan orang yang beriman dengan Al-Quran itu, apakah balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Selepas cerita tentang Al-Quran pada ayat 2 hingga ayat ke-7, nanti sampai kepada ayat yang ke-8 sehinggalah kepada ayat yang ke-11, Allah Ta'ala menceritakan tentang menceritakan tentang kekuasaan Allah. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala banyak menceritakan tentang hebatnya dia. Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat. Allah Ta'ala menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sesuatu. Sebab orang-orang yang menolak Al-Quran, mereka tak percaya adanya hari akhirat, mereka tak percaya tentang kandungan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang kalau dia berkuasa nak menjadikan apa pun, langit, bumi dan sebagainya, sudah pasti Allah Ta'ala boleh mendatangkan hari kiamat. Jadi Al-Quran menceritakan kisah-kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-12 nanti barulah bermula cerita tentang Luqman. Apa yang dilakukan oleh Luqman ini. Jadi kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Kita sebutkan tadi itu sedikit, kita buat pengulangan. Pada ayat kedua Allah Ta'ala memulakan cerita tentang Al-Quran, ataupun namanya Alkitab. Dia adalah Al-Hakim, iaitu Al-Quran yang kandungannya betul, tidak ada kontradik, tidak bertentangan dan juga berlawanan. Kemudian selepas Allah Ta'ala cerita tentang ayat yang kedua, Allah Ta'ala cerita Quran yang diturun tadi itu bersifat apa? Hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Itu fungsi Al-Quran. Dan kita telah cerita pada bulan lalu, sebab dia sebulan sekali, so dia kena review sikit awal-awal tu.
Kita telah cerita bahawa kita telah menyebutkan bahawa para ulama membedakan hidayah ni ada kategorinya. Antaranya kita telah sebut bahawa kategori hidayah itu ada hidayah al-bayan, ada hidayah taufiq. Tetapi di sini merujuk kepada hidayah al-taufiq. Ayat yang ketiga surah Luqman ini menceritakan tentang ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata tentang Al-Quran, sifatnya apa? Hudan dan rahmat. Bagi siapa di Al-Quran itu akan jadi huda, Al-Quran akan jadi rahmat tu bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Kita telah sebut tentang kategori hidayah. Seterusnya kita terus kepada muka surat yang kelima. Ada dinyatakan oleh para ulama siapa dia orang-orang yang melakukan amal soleh tersebut. Orang yang melakukan amal-amal soleh. Ini jauh. Ini apa ni? Zuhur. Yang keempat, ayat yang 3 tadi itu Tuhan cerita tentang Al-Quran Al-Quran akan bagi petunjuk, iaitu hidayah yang khas. Ayat yang ketiga surah Luqman, kalau nak lebih faham, kena baca ayat yang awal surah Al-Baqarah yang Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Para ulama tafsir, kalau dia dah hurai awal-awal tu, pada ayat yang akan datang tu dia tak hurai panjang lebar. Dia akan kata please refer sekian-sekian surah. Sebab kan Baqarah dia mula-mula. Tapi konten ayat tu maksud yang sama. Jadi kalau kita baca tafsir, para ulama tafsir dia akan mulai ringkas. Tetapi tak tahu panjang, kena rujuk surah yang mula-mula, surah Al-Baqarah. Jadi Al-Quran tu hudan, menjadi petunjuk yang khas, petunjuk yang menyebabkan kita melakukan ketaatan, dan juga menjadi rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan amal soleh. Antara contoh orang yang melakukan amal soleh ni apa? Disebut pada ayat yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, iaitu orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakat, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang yakin tentang adanya hari kiamat. Jadi pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala hanya menyatakan orang-orang yang muhsinin tu siapa? Orang yang mendirikan salat, satu. Orang yang keluarkan zakat, satu. Orang yang beriman dengan hari akhirat tu, satu. Maksudnya ada 3 ciri-ciri orang yang melakukan kebaikan. Jadi ketiga-tiga insan ini, yang solat, keluarkan zakat, dan dia beriman dengan hari akhirat, Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat untuk dia. Seterusnya, pada ayat yang kelima, orang yang muhsinin tadi itu, yang dia buat amalan-amalan tadi itu, Allah Ta'ala akan letakkan di mana? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat petunjuk daripada Allah, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau orang yang beriman tadi itu, dia akan gunakan Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk untuk dia. Jadi dia pun solat, dia pun menggunakan zakat, dia pun beriman dengan alam, dia beriman dengan hari akhirat. Orang yang ada sifat-sifat itu, Allah Ta'ala akan bagi lagi mereka petunjuk. Dan kalau mereka mendapat petunjuk Allah, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan kita telah hurai pada kuliah yang lalu, apa yang dikatakan orang yang berjaya? Orang yang berjaya adalah al-faizuna bil jannati wal baquna fiha, iaitu orang yang dapat syurga dan hidup kekal dalamnya. Biasanya kalau masuk syurga, dia kekal selama-lamanya. Orang masuk syurga dia kekal, dia tak ada keluar lah. Bahkan dia duduk dalam tu lama-lama. Nanti kita akan cerita ciri-ciri ini. Kemudian pada muka surat yang ke-7, kita telah menukilkan beberapa ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata orang yang berjaya tadi itu, dia mendapat kejayaan yang besar. Dan kita telah sebutkan ciri-ciri orang yang berjaya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11, pada muka surat 7 dan muka surat 8. Habis cerita orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, sampailah kepada ayat yang ke-6,
Allah Ta'ala cerita kategori yang kedua, iaitu orang-orang yang dia tak terima Al-Quranul Karim. Apa yang dia buat? Dia ceritakan pada ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6, Allah Ta'ala mengatakan bahawa وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Ada antara manusia yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada hiburan-hiburan yang melalaikan, yang akibatnya menyesatkan daripada jalan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang boleh yang membolehi azab-azab yang menghinakan. Maknanya golongan yang kedua ni adalah golongan yang dia tidak mengambil istifadah daripada Al-Quranul Karim. Bahkan dia suka buat benda-benda yang dia suka membuat satu benda-benda kita panggil lahwal hadis tu. Kalau dalam ulama tafsir kata, dia suka buat benda-benda yang tidak berfaedah, yang menyebabkan kerja dia buat itu mendatangkan dosa pula. Sebenarnya dia yang mendapat kerugian. Bahkan ada orang yang menghina-hina tentang ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan kita telah sebut pada kuliah yang lalu tentang apakah maksud yang dikatakan sebaik-baik perkataan itu pada buku surat yang ke-9. Dan kita berhenti di situ kot. Kan, betul? Betul kan? Berhenti di situ. I follow je. Ya? Baik. Ayat nombor 6 muka surat yang ke-9, Allah Ta'ala menceritakan bahawa ada di kalangan manusia, dia suka, dia ada duit, dia ada pilihan, dia suka mendapatkan hiburan-hiburan yang melalaikan dia. Jadi melalaikan dia. Jadi dia tak dapat faedah apa-apa. Jadi kita telah bawa datangkan ayat surah Al-Zumar ayat 23. Kan? Seburuk-buruk perkataan adalah perkataan yang melalaikan, yang jauh pada Allah. Tetapi sebaik-baik perkataan itu apa? Sebaik-baik perkataan apa yang Nabi kata? Kan Nabi kata sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Al-Quran. Sebaik-baik perkataan adalah daripada Allah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi dalam ayat nombor 6 tadi itu, kan, orang yang suka ada harta, dia lalaikan diri dia dengan kalau salah satu maksud lahwal hadis tu ialah nyanyian atau benda-benda yang melalaikan, jauhkan daripada Allah. Tetapi yang sebenar-benarnya, sepatutnya kita kenalah mencari sebaik-baik perkataan, kan, lawan kepada lahwal hadis. Kamu dalam ayat tu, saya nak berdiri. Ini saya pandang apa? Kan dalam ayat nombor 6 tu, dia kena pusing. Ayat nombor 6 tu, kan dia tulis lahwal hadis, kan? Lahwal hadis. Kita nak lawan kalau hadis ni dia panggil ahsanul hadis. Ini adalah seburuk-buruk hadis ni, maknanya perkataan, bukan hadis Nabi tu. Seburuk-buruk perkataan. Ayat yang awal-awal tadi kan 2-5, Tuhan cerita tentang orang yang menggunakan Al-Quran, puisi Al-Quran tu. Sedangkan Al-Quran tu sebenarnya dia adalah sebaik-baik perkataan. Kan dia kalam Allah. Sepatutnya kalau kita nak berhibur dan sebagainya, gunakan Al-Quran. Tetapi ada orang yang dia suka cari ini pada ayat nombor 6 tu, lahwal hadis. Dia boleh melanjutkan harta dia, dia suka buang masa dia dengan perkara-perkara melalaikan, lahwal hadis. Sebenarnya ulama tafsir kata apa? Seperti mana yang dikatakan oleh para sahabat dan sebagainya, lahwal hadis ni merujuk kepada nyanyian. Sampaikan dia tak nak baca Al-Quran dan sebagainya. Yang ini, itu ayat cerita nombor 6. Boleh bayangkan doa ni? Boleh bayangkan? Baik, bukti yang kata sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Kita telah bawa ayat nombor Al-Zumar ayat 23. Tengok surat 9. Kalau bawa nota lepas lah.
Ada orang terlepas tak? Bawa. Contoh setiap kali tuan kelas akan bawa. Setiap waktu hari tuan bawa. Baik, surah Az-Zumar ayat 23 Allah Ta'ala berfirman. Tuan perhatikan baik-baik maksud ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyata sa'ir minhu juludul ladhina yashawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quranul Karim. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim. Maka pada buku ayat ke-10, cuba tengok buku ayat ke-10, kita dan pada buku ayat ke-10 ni kita membawa beberapa contoh yang Al-Quran ni gunanya untuk apa. Tadi kan Tuhan kata pada ayat yang kita baca tadi, pada ayat surah Zumar 23 kan? Nanti orang kata, kita belajar surah Luqman Ustaz, kenapa Ustaz bawa surah Zumar? Kena faham macam ni, kena faham begini. Surah Az-Zumar, Luqman ayat 6 tadi tu, Allah Ta'ala cerita seburuk-buruk perkara-perkara yang melalaikan tadi tu kan. Jadi apa lawan kepada lalai? Lahwal hadis. Lawan kepada lahwal hadis tu asanul hadis. Asanul hadis itu adalah apa? Al-Quran. Sepatutnya Al-Quran itu kalau kita baca, kata Allah, kulit badan kita ni takut, gemetar tentang apa yang ada dalam Quran tu. Begitu. Jadi pada buku surat yang ke-10, buku surat ke-10, kita datangkan contoh bagaimana Nabi sendiri dia berdoa. Apabila dia berdoa, dia sebut Al-Quran tu apa. Antaranya lihat buku surat nombor 10 yang di ataskan itu. Ini doa ni waktu Nabi bersedih dan Nabi berduka cita. Antara Nabi baca apa? Saya baca tu tadi kok. Allahumma inni abduk, ibnu abdika, ibnu ammatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismun huwa lak, huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fil 'ilmil ghaibi indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Gariskan dekat yang doa yang ayat ujung tu. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Lepas tu terjemahan dia ada yang saya bolkan di bawah tu. Nabi kata apa waktu Nabi sedih? Nabi kata apa waktu Nabi sedih? Salah satunya kata, ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penenang hatiku, cahaya di dadaku, penyap kesedihanku, dan penghapus kegelisahanku. Ada berapa puisi Al-Quran yang Nabi sebut tu? Pertama, penenang hati, cahaya di dada. Cahaya di dada tu apa? Cahaya di dada apa? Hatilah. Betul tak? Cahaya di dada, kalau sebut cahaya di dada tu apa? Iyalah, dia ada perbahasan para ulama lah. Hati tu kat mana? Hati kat sini ke hati kat sini? Asyik hati lah. Dia kata kat sini. Cuma kita dah biasa terjemah qalbun tu hati. Sebenarnya qalbun tu bukan hati, dia jantung. Tapi tak apalah. Maknanya kat dada tu maknanya qalbun lah, qalbun. Jadi dia kata, ya Allah, Quran tu jadikan dia sebagai penenang hatiku, cahaya dekat dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghapus kegelisahanku. Tengok Nabi doakan Quran. Itu yang tadi
yang kita baca surah Zumar ayat 53 tadi itu, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Allah Ta'ala kata Al-Quran tu akan menyebabkan kamu gemetar, kamu takut kepada Allah, kulit-kulit kamu ni akan rasa bergemetar itu. Tetapi pada ayat nombor 6 surah Luqman, Tuhan kata ada orang dia tak tengok Al-Quran tu, dia suka lagi cari benda yang lalai, benda-benda yang merapu-rapu, benda-benda yang menyebabkan dia jauh pada Allah. Itu pada nombor 6. Nanti kita akan baca pada ayat nombor 7. Apa mereka buat waktu Nabi hantarkan Quran ni, waktu Nabi bacakan Al-Quran. Sebab mereka kan suka nyanyi-nyanyi kan? Dia suka benda-benda yang melalaikan dia. Sedangkan ada Al-Quran. Itu yang ayat nombor 6 tu sebenarnya dia nak cerita balik pada ayat nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2. Ayat dia begitu. Baik. Kemudian kita telah nukilkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang lain yang kata Al-Quran ni subhanallah. Al-Quran ni apa? Antara Al-Quran ni, dia merupakan satu nikmat yang sangat besar Tuhan bagi pada kita. Kita jangan ingat sihat dia nikmat, rezeki itu nikmat. Tak, bukan sekadar itu. Antara benda yang nikmat yang Tuhan bagi dengan rasa sayang dia kepada hamba-hambanya, dia berikan satu nikmat yang lain, namanya adalah Al-Quran. Buktinya rujuk dalam surah Fatir ayat 32 tu. Apa Allah Ta'ala kata? ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Gariskan perkataan Fadlul Kabir. Fadlul Kabir. Gariskan. Ni saya mana boleh? Muslimat. Aduh, mikrofon ni sangat sensitif. Baik, muslimat nampak tak kalau saya tulis? Nampak Dia panggil, Allah Ta'ala kata apa? Fadlul Kabir. Tuhan kata apa? Al-Quran tu adalah nikmat yang besar. Setakat ni betul ke Quran tu nikmat yang besar? Dalam kehidupan kita sekarang ni, rasa nikmat tu besar ke ataupun duit lagi besar? Ke mana-mana? Ke Facebook lagi besar nikmat ni? Mana lagi besar? Tuhan kata apa? Kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang yang kami pilih kalangan hamba-hambanya. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Ada kalangan mereka ni yang menzalimi diri sendiri. Ada antara mereka ni bersikap sederhana. Ada antara mereka ni yang mendahului orang lain. Ini dipanggil macam kita belajar waqiah tu. As-sabiqun as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal. Apabila Allah Ta'ala hantar Al-Quran, ajaran daripada Nabi, ada orang yang dia tak nak ambil endah langsung, itu pertama. Ada yang kedua tu dia kejap buat pahala, sekejap ada dosa. Ni orang yang sederhana. Ada yang kumpulan di satu lagi tu, dia suka buat kebaikan, berkejar-kejar boleh-boleh yang itu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Pada surah Fatih yang kedua tu, Tuhan kata, yang demikian itu ialah limpah kurniaan yang besar. Apa limpah kurniaan besar tu? Al-Quran. Baik, rujuk juga dalam surah An-Nisa ayat 174 hingga 175. Tuhan kata puisi Al-Quran ni sebagai apa? Nur. Betul tak? Nur. Baik, kita baca ayat tu. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa ammal ladhina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti kebenaran daripada Tuhan kamu, dan kami pula telah menurunkan kepada kamu cahaya yang terang benderang. Betul tak Al-Quran jadi cahaya bagi kita? Ke kita kata tak ada rasa apa-apa pun Quran ni, tak baca-bacalah. Kalau tak baca, kita tak dia macam dia macam orang kata lah, ada tu kisah. Dia jadi macam tu ayat dia macam, kalau tak baca Quran pun tak apa, baca pun tak apa.
Sedangkan Tuhan kata apa? Dia merupakan nur, cahaya yang terang benderang. Kenapa tak guna? Antara cahaya, dia boleh membersihkan kolbun kita, kolbun. Ni kalau tunjuk sini, orang kata hati ke sini, hati ke sini, kan dada lah, dada, kolbun kita, cahaya. Yang tadi nikmat yang besar, kan? Nikmat yang besar kemudian menjadi cahaya. Baik, satu lagi dalam surah Al-Kabul ayat 51. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Apakah tidak cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Betul tak Al-Quran bagi peringatan? Jadi kalau kita nak dapat peringatan, baca Al-Quran. Tapi sebab kita tak faham, kan, apa Quran sebut ni? Begitu. Tapi fungsi Al-Quran sebagai apa? Dalam tu ada dua, rahmat dan peringatan. Dan satu lagi Allah Ta'ala kata, Al-Quran ni sebagai syifa, penawar. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, menjadi syifa, penawar. Tapi orang kita, kalau disebut syifa, penawar ni, diingat penyakit yang luar, yang zahir saja. Betul tak? Sebenarnya syifa yang sebenar-benarnya adalah untuk membersihkan hati kita. Kan tadi Nabi minta, waktu Nabi sedih, Nabi doa kepada Allah, Nabi minta Al-Quran yang dia baca itu, yang dia amalkan itu, menjadi cahaya di dalam dada dia. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai penunjuk. Al-Huda ayat 9 surah Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat benar. Petunjuk Al-Quran menjadi hudan. Al-Quran sebagai berita gembira dan juga sebagai pemberi amaran. Surah Maryam ayat 97. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran ini dengan bahasa wahai Muhammad, agar engkau dapat memberi khabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil membangkang. Memberi berita gembira, memberi berita amaran. Yang tu kita boleh baca pada ayat-ayat yang lain. Maka kita berhenti yang di sini pada kuliah yang lalu tu. Kita akan sambung untuk siri yang kedua ni, kan, untuk ayat seterusnya. Jadi Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 2 Luqman 2, 3, 4 dan 5. Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran. Ayat nombor 6 Allah Ta'ala cerita bahawa nombor 6 ni orang yang dia tak mengambil istifadah daripada Al-Quran, bahkan dia cari benda lain untuk dia berhibur. Betul tak? Kemudian kita telah hurai sebenarnya Al-Quran ini apa berdasarkan ayat-ayat yang lain. Maka kita pergi kepada sini yang kedua. Tuan-tuan ada nota tak yang lain? Ada nota? Cukup tak? Tuan-tuan ambil syarat sah, syarat wajib, kita ada nota. Ada. Baik, kita terus pada siri yang kedua. Masa, ya Allah, sekejap ni. Baik, kita terus pada ayat nombor 7, ayat nombor 8, ayat nombor 9, ayat nombor 10, ayat nombor 11, kalau diizinkan oleh Allah SWT. Baik, kita pergi pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ni, Allah Ta'ala nak bercerita tentang orang yang nombor 6 tadi tu. Orang yang ada sifat yang ayat nombor 6 tu, yang sambungan ayat. Kenapa mereka tak nak dengar Al-Quran? Sedangkan kita sebut fungsi Al-Quran ini sebagai apa? Cahaya, penawar, petunjuk, memberi amaran, sebagai berita gembira, sebagai peringatan. Sebagai Nabi sendiri berdoa tentang minta Al-Quran tu memberi sesuatu kepada beliau. Antara sebab dan sebabnya ayat nombor 7. Baik, perhatikan baik-baik. وَإِذَا تُسْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami,
Dia berpaling dengan angkuhnya, seolah-olah ada penyumbat pada kedua-dua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang pedih. Ayat nombor 7 ni, dia juga menceritakan tentang ayat nombor 6 tadi itu. Apabila Nabi bacakan Quran kepada mereka, mereka buat apa? Mereka buat pekat. Itu Tuhan kata seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinga. Dia buat pekat. Dia tak nak dengar. Bahkan kita telah sebut pada ayat, bahkan mereka lebih suka mencari orang lain, menyanyi dan sebagainya, menyebabkan tak nak dengar Al-Quran Al-Karim. Maka Tuhan kata orang yang nolak Al-Quran dan itu, Muhammad, kau beritahu berita gembira kepada mereka, dapatlah azab yang pedih. Maka apa kata para ulama tafsir tentang ayat yang nombor 7 tadi itu? Ibnu Kathir apabila dia mentafsirkan ayat nombor 7 tadi itu, dia kata begini: hadzal muqbilu 'ala al-lahwi wal 'ab wa tarab idza tuliyat 'alaihi ayatul qur'aniyatu walla 'anha wa a'rada wa adbara wa tasamma wa ma bihi samamin ka'annahu ma yasma'uha li'annahu yata'adza bisama'iha illa intifa'a lahu biha wa la arada lahu biha. Iaitu orang yang penuh kelalaian, permainan dan alat muzik. Jika dibacakan ayat Al-Quran, dia akan berpaling, membangkang, melarikan diri, buat pura-pura pekat seolah-olah tidak mendengarnya, kerana dia merasa sakit apabila mendengarnya. Bagi mereka yang tidak ada manfaat sama sekali, dan mereka juga tak ada keinginan untuk mendengar Al-Quran. Nah, itu orang nombor 7. Agak-agak ayat nombor 6, nombor 7 ni ada tak pada kita? Ada tak orang sekarang ni yang ada pada sifat nombor 7 dan nombor 6, nombor 7? Ada tak? Kadang-kadang kita ni kadang-kadang ada jugalah sifat nombor 7 ni. Betul tak? Dia macam tak nak dengar, buat macam tak nak dengar, lepas tu lari pada dia dan sebagainya. Orang dulu begitulah, orang musyrikin pada zaman Nabi SAW. Kemudian Tuhan kata orang yang macam ni, dia angkuh, sombong, tak dengar cerita Al-Quran Al-Karim. Itu kata Allah tak kata beritahu kepada mereka dapat azab yang pedih. Maka Ibnu Katsir kata apa? Yaumul qiyamati yu'limu kama ta'allama bisima'il kitabillah wa ayati. Iaitu pada hari kiamat dia akan disakiti sebagaimana dia merasa sakit dengan mendengarkan kitab Allah dan ayat-ayatnya. Dia kan sakit hati nak dengar. Telinga dia rasa sakit dia kalau dengar baca Quran ni. Sakit. Tapi kalau ayat 6 tadi tu, kalau benda-benda melalaikan, yang tu dia suka. Sampai nak belanja harta dia. Tapi kalau dengar Al-Quran, telinga dia sakit. Tuhan kata tak apa, nanti di akhirat hang akan disakiti dengan azab api neraka. Sebab menolak kitab Allah dan menolak kerasulan Nabi SAW. Maka habislah cerita tentang ada orang yang menolak Al-Quran, ada orang yang menerima Al-Quran. Ayat orang menolak Al-Quran kan, Tuhan cerita kepada ayat 6, 7 dan sifat-sifatnya. Maka pada ayat 9 Allah Ta'ala menceritakan orang yang sebalik. Lihat pada muka surat yang kedua, ayat 8 dan ayat 9 surah Luqman. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Cuba baca. Saya ikut. Sudah baca? Subhanallah. Khalidina fiha wa'adallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Ayat nombor 8, Tuhan kata apa? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan berbagai nikmat. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah janji Allah tetap benar dan dia juga maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ayat nombor 8 ni Tuhan cerita orang yang beriman, termasuk beriman dengan Al-Quran dan sebagainya, dan dia buat amal soleh. Baik, tuan-tuan nak buat amal soleh, apa yang kita faham amal soleh? Kan kita kata buat amal soleh, buat amal soleh. Ya, apa maksud amal soleh? Apa syarat-syarat
Sesuatu amal tu dia boleh dapat jadi amal soleh yang Tuhan kata dalam Quran. Apa dia yang kita faham amal soleh? Ketentuan sebutkan. Setakat yang kita faham lah. Biasanya kita tanya, kita jawab tak pula. Kita jawab apa? Al-Quran ni begitulah sifatnya. Dia tanya, tahu tak kau apa, dia jawab tak apa. Biasalah begitu. Kita kena faham bahawa amal soleh ni, nak menjadi suatu benda tu jadi amal soleh, pertama mesti akidahnya betul. Maknanya akidahnya bukan akidah syirikkan Allah. Kalau akidahnya tu tak betul, dia buat sebab apa? Sebab Tuhan ke sebab apa? Dia tak panggil amal soleh, tak tolak amal tu. Kena ada akidah yang betul dulu. Yang kedua, dia buat itu mesti ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dia tak ikhlas kerana Allah, dia panggil amal soleh tak? Dia tak dipanggil amal soleh. Yang ketiga, syarat dia mestilah al-mutaba'ah, mesti mengikut cara dan petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat suka-suka, kan ikut suka aku, tak ada ilmu, pengetahuan dan sebagainya, dia tertolak amalan itu. Jadi tiga-tiga syarat ni mesti kena ada. Barulah yang dipanggil sebagai amal soleh. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, maka dan buat amal soleh, Allah Ta'ala bagi syurga yang penuh kenikmatan. Jannatun Naim tu, kita dengan ingat Jannatun Naim tu ada syurga Naim satu. Syurga ada berapa agaknya? Syurga ada berapa? Kan orang kata syurga di mana Ustaz? Syurga Firdaus satu, syurga An-Naim satu, Al-Ma'wah. Tak, syurga ni satu saja. Cuma yang membezakan dalam syurga tu adalah, dia bezakan dia adalah tingkat tingkatan dia. Jannatun Naim tu maksudnya syurga yang ada Tuhan sediakan nanti dalam akhirat, dia penuh dengan nikmat. Itu maksud Naim, penuh dengan nikmat. Bukan maknanya syurga Naim satu, syurga Adnin satu, syurga Firdaus satu, syurga Ma'wah satu. Syurga itu hanya satu. Cuma salah satu sifat syurga itu, dia adalah An-Naim, penuh dengan nikmat. Kemudian orang yang masuk dalam tu, dia akan kekal selama-lamanya. Dia tak ada tempoh. Duduklah dalam syurga tu selama-lamanya. Bukan duduk saja lah, dia boleh berbaring, dia apa saja, duduk dalam syurga, tak nak keluar dah. Dia bukan kata 10 tahun saja. Kan ada freehold apa, tanam kat apa, leasehold semua tu kan, dia tak ada. Duduk dalam syurga selama-lamanya. Dah tak ada cerita kat ending. Itulah duduk dalam syurga. Lepas tu Tuhan kata wa'dallahi haqqa, janji Allah tu benar. Iyalah, Tuhan kata orang yang buat amal soleh, beriman, Tuhan bagi syurga. Bukan macam kita janji nak bagi tapi tak ditunaikan. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia kata dah. Sebab tu kita kata ayat-ayat yang awal-awal kita baca awal-awal tadi tu, puisi Al-Quran. Kan Quran itu adalah sebaik-baik perkataan. Jadi Tuhan kata orang yang beriman, dia buat amal soleh, cukup 3 syarat tadi itu, Tuhan bagi dia syurga yang penuh kenikmatan. Dia kekal dalam tu. Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, saya nak uraikan tentang ni. Tuan pusing? Boleh? Sekejap Dalam ayat tu, Tuhan ada sebut 2 sifat dia. Pertama adalah Al-Aziz, satu lagi Al-Hakim. Al-Aziz, maksud apa Aziz? Ada nama Aziz tak tadi? Aziz. Cik Aziz ada sini tak? Puan Azizah ada? Apa beza Aziz dengan Azizah? Sama je lah. Tapi dalam ayat ni tengok kenapa Tuhan kata lepas dia sebut syurga, orang yang buat amal soleh, lepas tu kalau kita baca Al-Quran, kan hujung tu banyak Tuhan sebut nama dia kan? Apa-apa, sandarkan nama dia. Apa-apa, sandarkan nama dia. Mesti ada mesej. Kenapa diletakkan pada nikmat syurga tu adalah Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Mesti ada sebab dia. Maka, apa kata Ibn Kathir? Nanti kita akan boleh datang Al-Aziz. Al-Aziz.
Ibnu Katsir dia beruraian macam ni. Dia kata, "Hadza dzikrul ma'alil abrar fi as-su'ada fi daril akhirah alladziina amanu billahi wa saddaqu mursalin wa 'amilul a'mal salihah mutaba'atan li syariatillah." Yang tafsiran itu tuan boleh baca boleh Yang ni sebenarnya faham boleh nak faham. Ayat nombor 8 9 ni terang lagi jelas. Kita faham apa maksud ayat ni. Mari masuk syurga kekal dalam tu. Syurga ni memang banyak dia punya nikmat ni. Nikmat-nikmat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita. Baik. Saya nak cerita tentang Al-Aziz. Al-Aziz. Baik. Al-Aziz. Al-Aziz. Baik. Al-Hakim faham tak? Al-Hakim mudah faham. Hakim Allah Ta'ala Maha hikmah. Segala hukum Allah tu bersifat untuk kebaikan manusia dan sebagainya. Kita mulai dulu Al-Aziz. Al-Hakim nanti kita huraikan kemudian. Boleh? Pada sekejap Baik. Al-Aziz. Kenapa tu tak punya mikrofon ni? Al-Aziz, dia sama juga dengan Al-Jabbar. Ada nama Jabbar tak? Kopi Jabbar tak? Ada kopi Jabbar. Al-Aziz maknanya perkasa. Al-Jabbar pun perkasa. Tapi Al-Jabbar ni hanya sebut sekali saja dalam Quran. Al-Jabbar. Kalau tuan-tuan nak belajar, saya syorkan ilmu yang wajib belajar adalah ilmu tentang Asmaul Husna. Please, tolong belajar. Itu ilmu yang wajib. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut apabila dia buka dalam bab pertama Kitabul Ilmi, Kitabul Ibadat, al-ilmu, dia kata antara ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Tolong belajar tentang Asmaul Husna. Antaranya nama Al-Aziz. Al-Aziz Maha Perkasa. Al-Jabbar pun kuat perkasa juga. Tapi Al-Jabbar hanya sekali sebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Hasyr, yang Tuhan kata, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar." Kan? Aziz Al-Jabbar. Al-Jabbar ni sebut sekali, tapi Al-Aziz ni banyak disebut berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali Al-Aziz, Al-Aziz. Baik, Al-Aziz tu maksud apa? Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz ni dia ada 3 makna Al-Aziz. Cuma kalau kita baca Al-Quran terjemahan, dia akan terjemah apa? Maha Perkasa. Kan? Maha Perkasa kan? Maha Perkasa betul kan? Dia terjemah Maha Perkasa je. Sebenarnya bukan sikit. Kalau kita faham Maha Perkasa tu, perkasa bahasa Melayu kita apa? Kuat. Lagi? Gagah. Ibrahim Ali. Perkasa. Kalau ikutkan, kalau dibahas, sebenarnya Al-Aziz itu ada 3 makna. Makna yang pertama adalah izzah wal quwwah. Ni. Tuan kena berjalan sikit boleh? Boleh. Sikit berjalan sikit saja. Boleh Dia kena buat dekat sikit lah. Sebab buat ni kegunaannya bukan nak tulis ustaz datang tak datang. Betul tak? Apa mesti report? Dia kata dia pertama dia panggil Al-Izzah dengan ataupun Al-Quwwah. Ini posisi pertama. Ini yang kita faham terjemahan kita tu yang nombor 1. Perkasa, kuat. Allah Ta'ala kuat pada semua orang. Dia kata perkasa. Dia boleh tinggikan langit. Dia boleh. Nanti kita akan baca ayat yang nombor 9. Allah Ta'ala cerita antara keperkasaan dia sebagainya. Dia boleh tinggikan langit. Ada 7 langit tu tak ada tiang. Kita tengok langit, ada tiang tak? Nampak macam bulat, macam bentuk kubah kan? Bukan nampak tak langit? Kan? Ada tiang tak? Ada 2 perbahasan para ulama kat situ. Ulama tafsir kata, yang tak ada tiang tu, kau nampak dia tak ada tiang, tapi sebenarnya dia bertiang. Tapi tiang tu tak nampak. Ada sebagian ulama pula mengatakan bahawa Ibnu Katsir dia pilih pendapat ni. Dia kata memang asal-asal langit tu dia memang tak ada tiang, menunjukkan kesempurnaan Allah. Bayangkan langit ni tak ada tiang, bagaimana? Sedangkan dia ada 7 lapis tak? Yang paling dekat dengan kita dia panggil langit dunia. Kan, betul tak? Tengok lagi. Nanti Tuhan cerita pada ayat nombor 8. Ayat nombor 8. Ini ayat nombor ayat nombor 8 lah. Ayat nombor 9. Tuhan tinggikan langit tanpa kamu lihat dia tanpa tiang.
Jadi Al-Aziz, salah satu maksudnya adalah Azzah wal Quwwah. Kuat Allah Ta'ala ni, maha kuat. Maka kita kena cari dalam Al-Quran. Contohnya ayat apa, ayat apa, ayat apa, ayat apa, ayat apa, ayat apa, ayat apa tentang Al-Aziz wal Quwwah. Antaranya contoh boleh tulis. Dia tulis Dia kalau tak tulis boleh juga. Surah Ad-Dariyat ayat 58. Dia tulis. Tak ni. Betul. Tulis surah Az-Zariyat ayat 58, Al-Fussilat ayat 15, Al-Baqarah ayat 165 dan surah Al-Anfal ayat 52, Al-Hajj ayat nombor 70, 74 dan banyak ayat lain. Tak apa. Orang kata apa? Rakam tadi Ustaz. Nombor 2, maksud yang kedua Al-Aziz ni ialah Allah Ta'ala ni dia tak perlu kepada apa saja bantuan orang. Dia tak perlu. Dia tak perlu ada penolong. Dia boleh buat sendiri. Dia tak perlukan kepada sesiapa pun. Itu salah satu lagi maksud Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Aziz ni dia bermaksud adalah Allah Ta'ala ni, maknanya nak kata begini, dalam masalah kata Azzatul Qahr wal Ghalabah li jami'il kainat. Maknanya Allah Ta'ala ni dia menang. Semua makhluk akan